Okey, hari ini saya akan menerangkan apa itu bencana alam ataupun maksud bencana alam secara khusus. Okey, bencana alam merupakan suatu kejadian yang berlaku secara kejut, bersifat kompleks dan mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan dan kerosakan harta benda ataupun alam sekitar serta menjejaskan aktiviti kehidupan individu masyarakat setempat. Okey, jenis-jenis bencana alam iaitu gempa bumi, banjir, tanah runtuh, tsunami, puting beliung dan letusan gunung berapi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan punca-punca berlakunya bencana alam. Okey, salah satu punca berlakunya bencana alam adalah perubahan iklim impak daripada pemanasan global yang menyebabkan cuaca yang melampau seperti kemarau berpanjangan dan ketidakstabilan sebuah ekosistem. Malah kejadian bencana alam kini mula dikaitkan dengan pemanasan global yang dikatakan menjadi suatu perkara lazim dalam peredaran usia bumi ini. Okey. Kajian saintis telah membuktikan bahawa bumi ini pasti akan mengalami satu perubahan yang drastik dalam iklim global dunia dalam tempoh masa yang tertentu. Okay, semua bukti kajian lalu mengesahkan bahawa bencana alam merupakan suatu perkara yang akan dan sedang dan terus berlaku di dunia ini. Terusnya, punca lain yang menyebabkan bencana alam ini berlaku kebiasaannya disebabkan oleh aktiviti pembangunan yang tidak terancang di lereng-lereng bukit. Okey, keadaan ini sudah tentu menimbulkan keadaan yang tidak selamat dan juga akan menyebabkan tanah runtuh. Sebagai contoh, sebanyak 14 buah rumah banglo di Bukit Antarabangsa musnah akibat tanah runtuh dan telah mengorbankan 4 nyawa pada 6 Disember 2008. Yang seterusnya iaitu daripada sikap manusia itu sendiri. Okey, sikap manusia yang suka membuang sampah merata-rata di sekitar kawasan sungai dan longkang tanpa berfikir dengan lebih jauh. Apabila sungai dan longkang tersumbat, air tidak dapat mengalir disebabkan sistem peparitan yang tersumbat. Banjir kilat akan berlaku dan boleh menyebabkan kawasan-kawasan tanah rendah dibanjiri air hujan. Okey, malah sampah yang dibuang juga boleh menyebabkan kepupusan kehidupan akuatik sekaligus menyebabkan ketiadaan pendapatan para nelayan. Saya akan menerangkan pula kesan-kesan yang akan didapati apabila berlakunya bencana alam. Okey, yang pertama, kerugian kepada negara. Negara akan menanggung kerugian yang amat tinggi. Hal ini kerana bencana alam seperti banjir akan memusnahkan pembangunan yang telah dilakukan oleh kerajaan. Okey, dan bagi membangunkan semula bangunan ataupun tempatan yang musnah, kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi. Seterusnya, menjejaskan kesihatan mangsa. Okey, hal ini kerana ketika berlakunya kejadian bencana alam seperti fenomena banjir yang berlarutan, bekalan air bersih akan semakin berkurang. Okey, kekurangan air bersih ini menyebabkan mangsa banjir terdedah kepada berbagai jenis penyakit seperti taun, cacar air dan kolera. Okey, fenomena kemarau juga boleh menyebabkan seseorang menghidap penyakit kulit dan demam. Seterusnya, kemusnahan flora dan fauna. Okey, kejadian bencana alam seperti kebakaran liar akan menyebabkan ekosistem flora dan fauna menjadi khazanah yang menjadi khazanah negara. Kemusnahan pokok-pokok akan mengambil masa yang lama untuk subur dan hidup kembali. Okey, kepupusan flora dan fauna akan merugikan generasi yang akan datang kerana tidak berpeluang melihat keindahan flora dan fauna pada masa kini.
Okey, yang seterusnya, mencemarkan alam sekitar. Okey, ketika fenomena banjir berlaku, sisa kubahan dan benda-benda beracun seperti bangkai binatang akan terampung bersama aliran air. Hal ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran air yang akan menjejaskan kehidupan individu. Okey, pencemaran bau juga akan